Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita anak-anak untuk siri yang kedua, tajuk Wahyu Teragung ni. Iaitulah kita akan bincangkan pula apa yang seterusnya, iaitulah iktibar daripada peristiwa penurunan Al-Quran. Iktibar daripada peristiwa penurunan Al-Quran. Kalau kita gunakan buku teks itu muka surat 105. Muka surat 105 ya anak-anak. Baik, iktibar daripada penurunan Al-Quran, pengarang kitab ataupun pengarang buku teks kita ini meletakkan sebanyak 4 perkara, iaitulah yang pertama, iaitulah kata dia Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa iktibar dia? Kita mestilah berpegang dengan Al-Quran. Kita mesti menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Maksudnya, apa yang Al-Quran terangkan kepada kita, apa yang Al-Quran ajar pada kita, wajib kita percaya, wajib kita berpegang dan kita amalkan dalam hidup kita untuk kita berjaya di dunia dan akhirat. Yang kedua, kalau kita lihat dalam peristiwa ini, dia kata Nabi SAW gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Jabal Nur ni bukan rendah ya anak-anak, tinggi. Dalam keadaan zaman Nabi tidak ada tangga seperti mana hari ini. Hari ini di Jabal Nur itu dibuat tangga. Orang boleh naik. Itu pun memakan masa yang lama, berjam-jam. Bagaimana pula keadaan Nabi kita tanpa tangga, berjalan naik ke Jabal Nur, bersusah payah, bukitnya itu batu. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan Nabi dalam melakukan sesuatu perkara, terutamanya dalam beribadah. Macam itulah kita. Bila mana kita lakukan sesuatu perkara, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh, terutama pada perkara kebaikan. Datang sekolah, walaupun terpaksa bangun pagi, susah payah, waktu sekolah dibuka nanti. Hari ini mungkin tak payah pergi sekolah, bangun pagi, PDPR, semangat kita. Itu mengambil iktibar daripada sikap dan kesungguhan Nabi dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, terutama berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, dia kata Nabi SAW beribadah kepada Allah walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Walaupun orang Mekah menyembah berhala, ramai-ramai, majoriti mereka, Nabi seorang saja pada awalnya menjauhkan diri, bertauhid kepada Allah. Tetapi Nabi tak terpengaruh. Walaupun orang ramai-ramai buat benda salah, Nabi tetap berpendirian teguh. Nabi berpegang pada kebenaran walaupun seorang diri. Ini penting. Kita mesti berpendirian teguh, tidak terpengaruh dengan anasir yang tidak baik. Kalau kita duduk di kalangan kawan-kawan yang mungkin nakal, mungkin selalu buat benda yang salah, kita tak ikut walaupun mereka itu kawan-kawan kita, walaupun mereka lebih ramai. Ini menunjukkan kita berpendirian teguh. Dan juga yang keempat, wahyu yang pertama ialah Al-Iqra'. Allah turunkan ayat. Kalau kita lihat di sini 5 ayat ini Allah mulakan dengan ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kata Allah, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menunjukkan apa? Dia kata tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Anak-anak kita selalu dengar membaca itu jambatan ilmu, membaca itu amalan mulia. Membaca adalah satu budaya ilmu. Kalau kita suka membaca, itu bagus, tambahkan kesukaan dan kerajinan kita. Kalau kita tak suka membaca, kita kena suka baca. Kalau kita tak berapa minat membaca, kita kena suka membaca juga. Kerana membaca adalah jambatan ilmu, dan perkara yang paling baik untuk dibaca, kitab dan bacaan yang paling baik untuk kita baca adalah Al-Quran. Baik, ini dia berkaitan dengan iktibar daripada peristiwa penurunan wahyu. Jadi itu bahagian yang kedua anak-anak. Lepas ni Ustaz akan bagi tugasan kepada anak-anak sekalian melalui tugasan buku aktiviti. Sekejap lagi Ustaz akan beritahu dalam grup WhatsApp kita. Dalam buku aktiviti kita, anak-anak boleh tengok bermula daripada muka surat 103 ini atau surat 97 dan 98 ni. Dia akan beritahu tugas-tugas ataupun tajuk yang untuk kita buat latihan. Ustaz akan bagi tahu pada dalam grup WhatsApp kita, insya-Allah. Jadi anak-anak, itu saja daripada Ustaz. 2 video hari ini, satu tajuk sirah untuk kita ulang kaji dan kita tambah ilmu kita, sambung pelajaran kita. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.